Okey guys, perlawanan pusingan kedua saingan Piala Malaysia 2025 2026 di antara Sabah dan juga Melaka. Sekarang ni agregat 2-2 lah. Jadi ianya perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Likas sekali lagi pada hari ini jam 7.30 malam. Banyak benda yang menarik lah untuk kita perhatikan pada perlawanan ni. Of course, paling utama adalah untuk mengelakkan sebarang kejutan yang mungkin boleh dilakukan oleh Melaka di Stadium Likas. Dan juga kita ingin memastikan kita layak ke pusingan yang seterusnya, walaupun kita tahu kita bertemu JDT pada perlawanan tersebut, tapi kita ingin memfokuskan kepentingan perlawanan ni lah. Pasal kemenangan terhadap Melaka ni cukup penting, walaupun kita tahu kita punya persaingan di Piala Malaysia ni jika diteruskan akan bertemu JDT, ianya macam sekarang ni dalam 99% lah akan berakhir di situ saja. Tapi kemenangan untuk perlawanan pusingan kedua menentang Melaka ni sekali lagi penting untuk kita mengembalikan momentum yang telah boleh aku katakan hilang lah, ataupun lebih akurat aku katakan yo-yo lah sekarang ni untuk Sabah FC. Menang, seri, kalah, lepas tu kalah, lebih kurang macam tu yang kita miliki sekarang ni, dan ianya cukup penting lah sekali lagi untuk mengembalikan momentum tersebut, keyakinan tersebut, semangat mereka. Dikenakan lagi dengan kehadiran left back terbaru kita iaitu Ernesto di dalam skuad Sabah FC ni. Kalau ikut apa yang diperkongsikan oleh Facebook page official Sabah FC, Ernesto sendiri mengatakan yang beliau akan berada di Stadium Likas. Tapi persoalannya tu je lah, adakah dia akan diturunkan ataupun tidak. Buat masa ni aku difahamkan dia memang sudah didaftarkan lah di dalam senarai skuad Sabah FC bagi menempuh perlawanan menentang Melaka ni. So mesti ada pelbagai benda yang perlu kita perhatikan di sini lah, baik dan buruknya dan impact dia kepada Sabah FC sekiranya kita memenangi perlawanan ni. Bukan lagi sekiranya, memang kita perlu memenangi perlawanan ni. Tapi itu yang aku perhatikan di sini lah. So Sabah FC juga kalau kita tengok dari segi persiapan pemain-pemain yang lain di sesi latihan, apa gayanya semua ada, even Gaby pun dalam sesi latihan tersebut. Jadi ini merupakan satu good news untuk kita lah. So maksudnya dengan apa yang kita ada sekarang ni, buat masa ni kita tidak tempang lah di dalam kesebelasan utama. Tapi walaupun macam mana pun, sekali lagi pengganti Daniel Ting ada, Ernesto sekarang. Cuma Ernesto ni bila orang remain to be seen macam mana persembahan dia. Cuma apa yang menarik untuk Ernesto ni, aku berterima kasih di atas perkongsian yang ada berikan pada video sebelum ni. Dia ni adalah pernah berada di dalam radar JDT sebelum ni. So bermaksud boleh katakan dia ni bukan calang-calang lah orang dia. Kalau sudah JDT pun pernah berminat untuk mendapatkan dia. So ini boleh menjadi salah satu senjata kita lah bagi menempuhi perlawanan ni. Dan of course aku tidak nafikan jugalah kita masih kekurangan playmaker dalam perlawanan ni. Ketiadaan Stu yang telah memberikan 5 assist di dalam sepanjang persembahan beliau bersama Sabah FC pada musim ni, dan beliau adalah merupakan penyumbang assist yang tertinggi lah. Okay, sekali lagi Stu 5 assist, macam Sifu, siapa lagi yang lain-lain itu 2 saja. So tidak banyak yang diberikan assist lain daripada Stu. Jadi apakah perancangan Altolinus lah untuk memastikan kita tidak merasa kehilangan Stu ni? Itu yang ingin aku perhatikan, congakan yang bakal dilakukan oleh Altolinus. Aku mengharapkan beliau menemuilah dia punya resepi dia tu. Okey, bagaimana untuk melakukan benda tu. Dalam masa yang sama, aku juga ingin berkongsi sedikit mengenai apa yang diharapkan oleh Melaka FC di mana mereka telah kehilangan satu pemain mereka pada perlawanan round pertama akibat dilayangkan kad merah. Jadi mereka mengharapkan pemain import baru mereka tu, penyerang Mesir daripada Mesir tu, Ahmed Shamsaldin. Mereka mengharapkan agar beliau diluluskan untuk menggantikan Dino Kelisic yang dilayangkan kad merah pada tempoh hari. So maksudnya sekiranya tidak, mereka akan ada kekurangan satu pemain lah, kekurangan satu manpower lah, boleh katakan begitu. Tapi sekiranya sekali lagi pemain Mesir ini boleh didaftarkan, diluluskan, so mereka ada mempunyai satu lagi
baru yang boleh mereka harapkan. So kemungkinan besar individu ini juga boleh menjadi ayam tempatan mereka dan boleh bakal menyusahkan kita jugalah pada perlawanan round kedua ni. So itu adalah perkongsian terkini persiapan skuad Sabah FC baik pun Melaka guys sebelum bermulanya kick off jam 7.30 malam nanti ni. So of course sekali lagi untuk perlawanan ni aku mengharapkan kemenangan pada perlawanan ni. Sekali lagi bukan untuk aku menyaksikan kita marah ke peringkat akhir ataupun bertemu JDT kita boleh menang, bukan, tapi signifikannya untuk kita memenangi perlawanan ni untuk mengembalikan momentum dan juga motivasi pemain kita. Di situ aku perhatikanlah perlawanan ni. So itu pandangan aku. Bagaimana pula pandangan anda guys? Perlawanan menentang Melaka round kedua ni, letakkan komen anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.